Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak murid tahun 1, kita jumpa sekali lagi dalam kelas tapi dari rumah, PDPR. Okey, untuk hari ini 20 bulan 5 tahun 2021, 8 Syawal lah, genaplah seminggu kita raya. Okey, cikgu harap semua anak-anak sihat dan kita sama-sama doalah supaya kita semua dilindungi Allah daripada musibah COVID-19 dan juga anak-anak bolehlah berdoa sentiasa supaya bumi Palestin yang sekarang ni sedang bergolak, sedang diserang dan diselamatkan semuanya lah daripada sebarang bentuk ancaman keselamatan. Okey. Okey, untuk hari ini kita akan sambung pelajaran berkaitan tajuk ibadah, iaitu tajuknya air dalam kehidupan. Okey, tajuk ni mudah aja, murid-murid boleh tengok buku teks. Okey. Okey, buku teks muka surat 88. Okey, murid tengok muka surat 88. Okey, tajuknya air dalam kehidupan. Okey, dalam gambar ni ditunjukkan ada 7 jenis air. Okey, air mutlak. Apa air mutlak ni? Okey. Air mutlak ni, okey, tengok tepi tu dia cakap, kawan-kawan, air mutlak yang digunakan untuk mandi, berwuduk dan menghilangkan najis. Air mutlak juga boleh digunakan untuk membasuh dan memasak. Okey, maksudnya air ni air yang suci dan menyucikan. Okey, tengok ada 7. Kita tengok sekali imbas semua. Okey, air hujan, air salji, air embun, air sungai, air mata air, air laut dan air perigi. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada air mutlak yang pertama. Okey, yang pertama air mutlak adalah air hujan. Okey, air hujan ni memang semua dah tahulah, memang air yang suci dan boleh menyucikan. Kita boleh ambil wuduk dengan air hujan, kita boleh basuh baju, boleh mandi. Okey. Okey, maksudnya air ni suci dan boleh menyucikan. Okey, yang pertama air hujan. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua air embun. Okey, murid-murid, rasanya semua kenal kot air embun. Okey, biasanya air embun ni dia ada pada daun-daun lah pada waktu pagi, waktu sejuk dan waktu berkabus lah. Biasanya pada waktu pagi. Okey, murid tengok daun, akan nampaklah air di permukaan daun tu namanya air embun. Okey, air ni pun suci dan boleh menyucikan. Okey, seterusnya air mata air. Okey, tengok gambar ni. Okey, air yang berada dalam tanah dan keluar dari dalam tanah. Okey, tengok. Okey. Okey, kemudian yang keempat, air sungai. Okey, air sungai salah satu daripada air mutlak yang mana air ni boleh menyucikan dan air ni air yang suci lah kerana ia boleh menyucikan. Okey, boleh digunakan untuk berwuduk, boleh digunakan untuk mandi, untuk membasuh dan macam-macam lagi lah air sungai. Okey, kerana air ni walaupun nampak macam kotor tapi dia punya kuantitinya banyak, jadi dia boleh menyucikan. Okey. Seterusnya yang kelima, air laut. Okey, air laut ni juga salah satu daripada air mutlak di mana dia boleh suci dan menyucikan. Okey, tengok gambar air laut tu, tak ada pun air laut yang kotor lah. Okey, semuanya boleh menyucikan. Boleh mandi, boleh berwuduk dan boleh digunakan untuk membasuh pakaian dan sebagainya. Okey, yang keenam, air perigi. Okey, yang ni cikgu tak pastilah ada lagi tak dekat kampung murid-murid jumpa lagi tak perigi kan. Okey, zaman-zaman dulu memang ada menggunakan perigi sebagai sumber utama air. Okey. Okey, ini contoh perigi lah. Okey, air dalam perigi ni juga adalah antara air dalam tanah lah. Okey, maka air ni sangat suci dan boleh menyucikan. Boleh digunakan untuk berwuduk dan bersuci. Okey. Okey, yang terakhir air salji. Okey, air salji juga adalah antara air mutlak di mana ia boleh suci dan menyucikan. Okey. Tapi ini biasanya berlaku di negara-negara sejuk lah. Okey, tempat kita tak ada. So, ini antara 7 jenis air yang masuk dalam kategori air mutlak, iaitu air yang boleh menyucikan. Okey, cikgu harap murid faham. Okey, sekarang kita pergi kepada 4 jenis
air. Okey, kita tengok Okey, yang ni kita ulang semula lah. Okey, yang pertama air hujan, kedua air embun, ketiga air mata air, keempat air sungai, kelima air laut, keenam air perigi, ketujuh air salji. Okey. Okey, nanti kita nyanyilah Okey, nanti kalau kita berjumpa lagi kita boleh nyanyi sama-sama mengikut lagu Bangun Pagi. Boleh Okey. Okey, ini antara yang cikgu sebut tadi lah. Kategori-kategori air. Okey, yang air mutlak tadi kita dah tahu 7 jenis air. Okey, apa maksud air mutlak ni? Okey, maksudnya air yang kekal dengan sifat asal kejadiannya sebagaimana yang diciptakan Allah. Okey ni Okey, maksudnya dia kekal dengan sifat asal. Contoh kalau air laut macam itulah asalnya, macam itulah kejadiannya, kekal sampai bila-bila. Air sungai pun sama, air salji pun sama, dia tidak bercampur aduk dengan benda-benda lain. Okey. Okey, kemudian tetapi boleh jadi suci tetapi tidak menyucikan jika, okey tengok bawah ni Okey, jika sekiranya berubah warna, bau atau rasa. Contoh air kopi dan air sabun. Okey. Contoh air kopi datangnya daripada air paip kan. Okey, air paip dimasak, sebelum datangnya air paip tu dia datang daripada sungai. Asalnya air sungai tapi telah melalui banyak proses dan menjadi air kopi. Kita baca air kopi. Maka air tersebut, air kopi tu suci tapi tak boleh digunakan untuk bersuci. Tak bolehlah untuk basuh baju. Okey, air kopi tak bolehlah guna untuk berwuduk Okey, tak boleh. Okey, dia cuma untuk minum. Okey, dan air sabun. Itu contoh sebab dia dah telah berubah warna, berubah bau dan berubah rasa. Okey. Okey. Kemudian ini kategori yang pertama air mutlak. Okey, maksudnya dia suci dan menyucikan. 7 air tadi tu adalah air mutlak Okey. Kemudian yang kedua. Yang kedua namanya air musyammas. Okey, sebut air musyammas. Okey, apa maksud air musyammas ni? Okey, tengok gambar Gambar ni, apa maksud gambar ni? Okey. Okey, air dalam bekas yang boleh berkarat dan terdedah di bawah matahari yang sangat terik di negara bercuaca panas. Makruh menggunakannya pada tubuh badan. Okey. Okey, inilah maksud dia. Maksudnya air tu yang dalam tong yang terdedah kepada cuaca panas terik dan boleh berkarat. Okey, tong tu boleh berkarat dan bila berkarat dikhawatiri merosakkan ataupun menjejaskan kesihatan jika digunakan, maka makruh digunakan untuk bersuci. Contoh macam mandi, ambil air sembahyang, berwuduk, semua tu tak makruh menggunakan air musyammas kerana dikhawatiri menjejaskan kesihatan, menjejaskan keselamatan kan. Okey, dan suci dan menyucikan, maksudnya dia masih suci dan dia boleh guna untuk menyucikan. Contoh boleh guna untuk basuh baju, boleh guna untuk siram bunga, boleh. Tetapi untuk berwuduk dan mandi makruh lah kerana dibimbangi faktor kesihatan. Okey, takut mendatangkan mudarat. Okey. Okey, boleh faham? Itu namanya air musyammas. Kenapa nama musyammas? Asalnya daripada perkataan syamsun. Syamsun bermaksud matahari. Okey, yang terdedah kepada matahari. Okey. Okey, itu yang kedua. Okey, yang ketiga. Okey, apa ni? Okey, air musta'mal. Okey. Musta'mal. Okey, maksudnya air yang telah digunakan untuk berwuduk atau mandi wajib. Okey, air yang telah digunakan. Asal perkataan istimal, maksudnya guna. Okey, kadar airnya adalah kurang daripada 2 kolah serta tidak berubah salah satu sifat air, iaitu bau, warna dan rasa. Okey, ini maksudnya contoh macam murid-murid ambil air wuduk, okey berwuduk, kemudian bawah paip berwuduk tu murid tadah dengan baldi. Jadi air yang masuk dalam baldi tu dikira air musta'mal. Maksudnya air tu telah digunakan. Okey, boleh faham Okey, dan air tu tak berubah pun, tak berubah warna
bau dan rasa salah satu tu tak berubah. Jadinya air tu telah digunakan dan suci tetapi tidak boleh menyucikan. Okey, dia suci tapi tak boleh digunakan untuk menyucikan sebab dah digunakan. Okey, faham? Okey, yang terakhir. Okey, yang ni senang nak ingat. Okey, air mutan najis. Okey, ada perkataan najis tu maksudnya sudah pastilah air ni ada kekotoran ataupun ada najis lah. Okey, air kurang 2 kolah dimasuki najis ke dalamnya walaupun tidak mengubah sifat air. Okey, lebih 2 kolah dimasuki najis ke dalamnya dan mengubah sifat air. Okey, ada 2 jenis lah. Okey, pertama kurang daripada 2 kolah, airnya sikit. Okey, masuk najis dan tak ubah pun sifat air. Okey, yang kedua lebih 2 kolah, airnya banyak dan dimasuki najis ke dalamnya dan ubah pula sifat air. Contohlah okey, air kolah lebih 2 kolah, kemudian masuk pula contoh tai kucing lah, contoh najis kucing masuk. Okey, bila masuk tu dah berubah warna air, bau air dan rasa air kan, betul tak? Okey, maksudnya dah memang dinamakan air mutan najis dan air ni memang langsung tidak suci dan tidak boleh menyucikan, tak boleh buat mandi, tak boleh buat wuduk dan lagi tak boleh buat basuh baju dan sebagainya. Okey, boleh faham murid-murid? Okey, kita ulang semula 4 jenis air. Okey, yang pertama air mutlak, suci dan menyucikan. Yang kedua air musyammas, suci dan menyucikan tetapi makruh untuk bersuci seperti berwuduk dan mandi. Okey. Air musta'mal, suci tetapi tidak menyucikan kerana telah digunakan. Okey. Okey, akhir sekali air mutan najis, tidak suci dan tidak menyucikan. Dua-dua tak boleh kerana telah dimasuki najis. Okey. Okey, cikgu harap murid faham Okey, cikgu rasa itu saja untuk pelajaran hari ini. Cikgu harap semua murid faham dan teruskan dengan latihan dalam buku latihan yang akan cikgu berikan nanti. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak murid cikgu mendapat ilmu yang bermanfaat untuk diamalkan dalam kehidupan seharian. InsyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum.